Baik, persoalan tadi. Jadi tahun 570 Masehi merupakan, maknanya apa? Maknanya Nabi Muhammad SAW lahir 570 tahun selepas kelahiran Nabi Isa AS. Yang tu nampak logik dia kan? Okey, senang ya. Maksudnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jarak 570 tahun. Itu jarak yang tidak ada Nabi dan Rasul. Tak ada Nabi, tak ada Rasul. In between, ya, kalau kita panggil Jesus, kita tak panggil Jesus Christ, ya, sebab itu orang Kristian. Kita panggil Jesus. Boleh tak kita panggil Jesus? Boleh. Ya, malah ada penulis buku dia panggil Muslim Jesus, dia panggil, ya. Tak apalah, Jesus tu tak ada masalah. Boleh. Macam kita kata Nabi Ibrahim, kita panggil Abraham, tak ada masalah. Ya. Apa ni, Yusuf kita panggil Joseph, boleh. Cuma yang tak sedap, Nabi Yaqub kita panggil Jacob. Jacob tu tahu apa sedap? Pasal ada biskut nama Jacob, ya. Tapi dalam Bible itu dia panggil biblical name kan? Biblical name, ya. Macam saya selalu bawa jamaah pergi Jerusalem, ya. Kita panggil Baitul Maqdis. Ya, Jerusalem tu kita panggil sebagai itu biblical name lah, ya. Nama-nama yang ada dalam Bible. So dia panggil biblical name, ya. Tetapi bila kita sebut Bible, bukan mesti Bible saja. Apa sahaja literature yang berkait dengan Bible, so kita panggil biblical literature. Anything yang ditulis oleh orang barat, ya. Jadi oleh kerana biblical literature tu tak mesti kita Injil, ya. Pasal dalam istilah moden, Taurat tu kita panggil Hebrew Bible. Itu istilah dia sekarang, ya. Pasal istilah ni dia berkembang. So istilah yang terbaru yang kita pakai sekarang, bila kita rujuk kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa, ya, kepada Moses, yang itu dipanggil sebagai Hebrew Bible, dia panggil. Hebrew Bible referring to Taurat. Kalau kita kata Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, itu lebih orang banyak panggil gospel sebenarnya. Ya, kita panggil gospel. So Hebrew Bible, gospel, ya, dan juga Quran. Ya, Quran tak ada lain lah, orang panggil the Holy Quran samalah. Ya. Cuma kalau di Indonesia bila kita sebut Quran tu suara bahasa, ya. Ya. Sebab tu di Indonesia, ya, Quran dijual di tepi-tepi jalan. Ya, di apa kita panggil di traffic light orang jual, ya. Sebab Quran, sebab apa disebut Quran? Bila saya baca dia punya sejarah, supaya, ya, orang baca macam baca Quran, maknanya supaya orang percaya. Apa sahaja yang disebut dalam surat khabar tu mesti percaya, macam kita percaya Quran. Ya, itu asal-asal dia. Pasal perkataan dalam bahasa dunia, dia ada dia punya buku dia panggil The Origin of Word. The Origin of Word, ya. Itu kami pelajar linguistik kami akan belajar. Sebagai contoh perkataan kick the bucket. Kita tahu kan perkataan kick the bucket. Dia mesti ada asal dia. Pasal dulu orang yang kena hukum gantung, dia akan digantung dan dia duduk, dia berdiri di atas bucket. Kemudian datang satu orang, Algojo dipanggil. Algojo ni tukang sembelih lah. Jadi Algojo pun bila dia kata okey, ya, dia akan kick the bucket. Boleh faham, ya? Bila dia kick the bucket, what happen to the person? Itu yang kita kata kick the bucket tu. Dia mesti ada asal usul dia. Ya, asal usul dia. Jadi buku tu sangat menarik, ya. Dia panggil apa ni, apa kita panggil Origin of Word, ataupun dia panggil Family Word Finder dia panggil. Ini saya cerita, saya boleh cerita ni on and on tuan-tuan dan puan-puan, ya. Pasal tu memang salah satu bidang yang saya dilatih dalam bidang linguistik. Kita sebab nak mengajar bahasa dia memang kena mengajar linguistik, ya. Tapi kelas ni bukan kelas linguistik, kelas ni kelas sirah dan juga ulumul Quran. Tak apa saya kembangkan, ya. Okey. Jadi balik pada soalan tadi, faham, ya? Sirah merujuk kepada perjalanan hidup seseorang. Anybody lah. Sebab tu ada sirah Nabi, sirah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sirah siapa-siapa lah, ya. Itu dipanggil sirah. Sirah makna perjalanan hidup, ya, perjalanan hidup, biografi, ya. Dan sekarang ni banyak orang buat duit dengan menulis biografi diri sendiri. Tapi dia mesti somebody lah. Kalau dia nobody, siapa nak beli buku tu? Dia kena somebody, ya. Okey, ya, boleh. Jadi balik pada tahun Nabi lahir 570 Masehi. Maknanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ada hampir 600 tahun. Ya, almost 600 years. Dan tidak ada Nabi dan Rasul in between both of them. In between Jesus dengan Muhammad SAW tidak ada Nabi dan Rasul.
Sebab itu manusia sangat-sangat memerlukan seorang Rasul. Kerana dalam bab ibadah kita tak boleh be kreatif, tak boleh. Kita tak boleh kreatif. Ya, kita kata oleh kerana solat sunat itu benda yang Allah suka, maka lepas asar kita hentam 4 rakaat dengan 2 salam. Tak boleh tuan-tuan. Pasal ibadah dia kena follow. Ya, ikutlah macam mana pun. Tapi kalau boleh janganlah follow blindly. Ya, jangan ikut secara buta tuli. Orang Melayu panggil buta tuli. Ya, sebab saya tak suka perkataan membabi buta, sebab babi itu haram, tuan-tuan. Ya, jadi elok kita tak pakai membuta tuli, lebih baik. Ya, membuta mana mata, tuli itu telinga, kan? Ya. Cerita asal membabi buta, ya. Sebab ini cerita peladang. Orang yang tanam sayur, tanam apa semua sebagainya, ya. Jadi dia dah tanam elok, dekat nak berbuah dah. Ya, pagi besok, pagi-pagi lepas subuh bila dia datang, apa berlaku? Ya, rupanya habis semua dah, ya. Jadi sebab malam mana ada spotlight, mana ada apa, kan? Jadi bila babi itu datang, dia membabi buta, habis semua, tak tinggal sebatang pokok pun habis semua. Jadi mungkin, ya, itu salah satu daripada sebab mengapa dipanggil membabi buta, ya. Okey, tak apa. Itu soalan apa ni Datin tadi, ya. Tapi macam itulah saya cuba jawablah, ya. Walaupun kadang-kadang jawapan tu bukan jawapan yang mutlak. Kadang-kadang ada 2 jawapan. Sebab dalam Islam dia, kita kata apa? It's okay to have 2 right answers. Ya. Sebagai contoh saya dah sebut, ya, dalam Islam. Apa contoh dalam fiqh? Tapi dalam fiqh akidah tak boleh. Kalau ada orang kata Nabi terakhir Nabi Muhammad, tapi ada juga orang kata selepas Nabi Muhammad tu ada nabi lain. Itu tak boleh. Ya, itu tak boleh. We cannot have 2 answers for that. Tapi persoalan fiqh boleh. Sebagai contoh angkat takbir. Saya dah bagi contoh, ya. Nabi angkat takbir, setakat bacaan dan kajian saya, ada 3 cara Nabi angkat takbir. 3-3 betul. Nabi biasa angkat takbir, tangan mesti menghadap kiblat, dan Nabi punya tangan tu separas dengan telinga. Ya, tapi menghadap kiblat. Tu salah satu cara. Ya, itu dalam hadis-hadis yang sahih ada. Yang kedua, Nabi angkat takbir separas bahu. Ya, hazwa mankibai. Mankib ni maknanya bahu dalam bahasa Arab. Betul juga. Nombor 3, Nabi juga angkat separas dada. Jadi para ulama diijtihadlah. Jadi para ulama kata orang perempuan yang bagusnya angkat separas dada saja. Sebab orang perempuan kan kalau boleh jangan kembang-kembang sangatlah, ya. Okey. Dia angkat separas dada. Ya. Kalau orang lelaki nak angkat separas dada tak salah. Kerana 3-3 Nabi tunjuk. Ya. Maknanya para bahu pun boleh, angkat pun boleh. Jadi maksudnya dalam bab mengangkat takbiratul ihram ataupun takbir intiqalat dia panggil. Takbiratul ihram yang mula-mula Allahu akbar, kemudian kita baca iftitah, kan. Tapi takbir-takbir lain daripada qiyam ke rukuk, berrukuk, iktidal, semua ni dipanggil takbir intiqalat dia panggil. Mana takbir pemindahan rukun daripada satu rukun ke satu rukun yang lain, dipanggil takbir intiqal. Intiqal maknanya perpindahan, ya, perpindahan. Takbir intiqalat itu istilahnya. Jadi semua takbir ni kita boleh buat dengan 3 cara tadi. Separas telinga, separas bahu, dan separas dada. Mana satu yang betul? 3-3 betul. Ya, sebab Nabi pernah buat 3-3. Maknanya kalau orang buat cara lain, maknanya itu tidak sunnah compliant lah. Bukan syariah compliant, ya. Kita naik, kalau dengan saya kita naik satu step lagi. Not only syariah compliant but sunnah compliant. Sunnah compliant. Ya. Jadi dalam bab tadi kita nak ikut macam Nabi, kita buat 3-3 cara. Salah satu, ya. Mungkin Zuhur buat sampai sini, ya, telinga. Waktu Asar sampai bahu, ya. Maghrib nanti setakat dada. Mana kita beza-bezakan 3-3 cara tu boleh, ya. Kalau orang buat macam lain, ada setengah orang angkat macam tu je, kan. Ya, angkat macam tu je. Tidaklah batal solat, tapi dia tak sunnah compliant lah. Dia tak ikut macam Nabi. Macam contoh qabliyah zuhur, ya. Solat sunat qabliyah zuhur kita boleh buat 2 rakaat dengan 1 salam. Tapi yang afdal 4 rakaat 2 salam. Ya. Kalau kita tak sempat buat 4 rakaat 2 salam, nanti ba'diyah kita buat 4 rakaat 2 salam. Dia boleh. Tapi yang terbaik 4 rakaat 2 salam sebelum zuhur, 4 rakaat 2 salam selepas zuhur. Maknanya 8 rakaat. Ya, 8 rakaat untuk package zuhur saja.
Dan Allah buat qabliyah zuhur adalah qabliyah yang terbaik selepas daripada qabliyah subuh. Sebab qabliyah subuh dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata 2 rakaat subuh. Maksudnya 2 rakaat sebelum fardu subuh, khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ni. Apa yang ada dalam dunia? Macam-macam lah, ada emas, ada minyak, dan yang terbaru ada boksit, Sebab bila sebut yang tu semua orang faham, Okey. Jadi makna apa saja? Boksit, fosfat, semua lagi lah, apa lagi yang ada, potasium, semuanya, benda-benda itu. Jadi solat 2 rakaat sebelum subuh dia lebih baik daripada semua benda ni. Maknanya jangan tinggal lah. Tapi jangan buat qabliyah sebab nanti dia kata, saya dah qabliyah subuh, dah dapat dah dunia dan seisi ustaz. Buat apa lagi nak sembahyang subuh? Dia tak boleh tengok macam tu. Dia punya sifir dia ialah, kalau 2 rakaat subuh pun lebih baik daripada dunia dan seisinya, fardu subuh tak payah tanya lah. Allah tak perlu sebut, Nabi tak perlu sebut tentang kelebihan fardu subuh. Cukup sekadar kita sebut sunat dia saja. Kalau sunat dia pun dah macam tu, fardu dia tak payah tanya. Tak payah tanya lah. Okey. Jadi qabliyah kedua yang terbaik ialah qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Dan kalau boleh kita buat 4 rakaat. Malah Nabi itu dalam kitab Syama'il, ada satu kitab yang menarik, Syama'il Muhammadiyah nama dia. Syama'il. Jadi kalau pergi kedai buku, boleh cari kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia karangan Al-Imam At-Tirmizi ataupun Turmuzi. Dia boleh sebut dua-dua. Turmuzi boleh, Tirmizi boleh, Tarmizi pun boleh. Kerana apa? Kerana dia bukan nama Arab. Kerana Al-Imam At-Turmuzi atau Tirmizi, dia berasal daripada bandar Turmus ataupun Tirmiz. Bandar tu terletak di mana? Di selatan Uzbekistan. Sebab tu belajar sejarah, belajar sirah, dia memang kena ada peta. Jadi pihak jawatankuasa kena tengah order, mana dalam perjalanan lah. Masuk dalam projektor aja. Macam mana? Masuk projektor aja kita just. Lagi senang, kalau ada ni lagi mudah, pakai projektor. Sekali-sekali nanti saya bawa thumb drive aja. Kita boleh tunjuk slide tentang sirah pun menarik juga, Jadi balik pada cerita tadi, di selatan Uzbekistan ada satu bandar namanya Turmus atau Tirmiz. Uzbekistan dia sempadan dengan Afghanistan. Dia memang negeri-negeri yang stan-stan tu kat situ. Dia kebanyakannya ialah bekas Soviet Union ataupun sekarang kita panggil Commonwealth of Independent State, kita panggil CIS. Bukan CSI. Kalau CSI itu AXN tu 701 CSI pun ada macam-macam, CSI Miami ada, CSI macam-macam ada, tu boleh tengok sendirilah. Ini CIS, Commonwealth of Independent State, bekas-bekas Soviet Union, salah satunya Uzbekistan. 98% penduduknya adalah Muslim. Ibu negeri Uzbekistan ialah Tashkent. Tashkent. Dan Al-Imam Al-Bukhari juga dilahirkan di Uzbekistan, di satu bandar dipanggil Bukhara. Sebab itulah kita ada Al-Imam Al-Bukhari, nama dia Muhammad bin Ismail, tapi kerana dia lahir di Bukhara, maka dinisbahkan dia Al-Bukhari. Ibnu Sina, the doctor of doctors, memang pakar, dia juga berasal daripada Bukhara juga. Mana dia bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab, Ibnu Sina bukan orang Arab. Imam Al-Ghazali itu daripada Parsi, Persian dia. Imam Turmuzi daripada Turmus, selatan Uzbek, utara Afghanistan. Maknanya para ulama yang hebat-hebat ni kebanyakannya datang daripada kawasan ni. Mereka ni orang hebat-hebat. Yang pertama kerana cuaca. Dan kemudian mereka ni duduk di negara Four Seasons, dia panggil. Kita duduk di hotel Four Seasons. Kita hanya boleh duduk di hotel Four Seasons, tapi mereka duduk di negara Four Seasons. Orang yang duduk di negara Four Seasons, mereka sangat
time conscious kita panggil. Ya. Kerana kalau mereka petani, mereka hanya boleh bertani pada musim panas atau pada musim bunga saja. Sebab itu mereka tak boleh tangguh. Kita orang duduk di sebelah sini di Nusantara, kita selalu procrastinate. Ya, sebab tu kita ada masalah procrastination. Pasal kita kata tak apa ustaz, besok boleh datang, lusa boleh, minggu depan boleh. Sebab cuaca dia sesuai untuk bertanian sepanjang tahun, menyebabkan kita tak time conscious sangat. Ya. Jadi oleh kerana itu mereka ni sangat menjaga masa. Ya. Dan mereka ni ibadah malam banyak. Sebab tu saya suka travel musim sejuk. Sebab tidur cukup, dah cukup tidur, bangun masih lagi banyak panjang masa untuk tahajud. Pasal malam ni panjang. Ya, kalau kita pergi negara barat kan, ataupun negara Timur Tengah, pergi Jordan selalunya, pergi Palestin, ya. Selalu mungkin tidur 4 jam aja, tapi di sana boleh tidur 6 jam. Ya, bangun tidur 6 jam boleh tahajud lagi. Oh, itu nikmat Allah bagi. Ya. Jadi oleh kerana itu maka mungkin sebab itulah mereka ada banyak masa untuk belajar, ya, untuk mengkaji. Sebab musim sejuk mereka tak keluar. Kita sepanjang masa, ya, keluar. Jadi oleh kerana itu mereka lebih berjaya dalam hidup. Ya. Sebab buktinya ialah para ulama ni hebat-hebat. Ya. 6 ulama hadis yang hebat-hebat ni semua daripada sana. Ya. Jadi itu buktilah, ya, itu bukti apa kita panggil? Bukti sejarawi dipanggil. Ya, historical fact lah. Ya. Jadi sejarah tapi kita nak jadikan dia adjektif tu kan sejarawi, ya. Macam tu. Kalau manusia, manusiawi. Ya, senang je, ya. Kita letak. Okey, apa lagi yang boleh saya jawab, ya? Okey, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni, karangan Imam Tirmizi disebut bahawasanya apabila dikumandangkan saja azan Zuhur sehinggalah iqamat dikumandangkan, in between azan dengan iqamat, pada waktu itu futihat abwabus sama, Allah buka pintu langit. Asar tak, maghrib tak, subuh tak, tapi Allah sebut khusus untuk Zuhur. Ya. Maka makna Allah buka pintu langit, maknanya doa pada waktu itu sangat-sangat mustajab. Tapi waktu itulah kita sibuk dengan urusan dunia kita. Ya. Sebab itu ba'diyah maghrib orang boleh buat, ba'diyah isyak orang boleh buat, ya. Waktu-waktu macam tu, subuh orang boleh buat qabliyah. Tapi waktu Zuhur jarang orang dapat buat 4 rakaat qabliyah Zuhur. Ini saya pun mengaku sendiri, ya. Kadang-kadang kita tak sempat pun. Masuk-masuk masjid aja dah iqamat. Tak sempat, ya. Jadi waktu Zuhur ni waktu mustajab doa. Kalau kita ada masalah, ya, kita bangun malam minta dengan Allah pada waktu malam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala available, ya, 24/7 Allah ni. Bila-bila masa kita boleh mohon pada Allah. Dan Allah bagi waktu-waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Ya, macam kita nak beli, macam saya lah, kalau saya nak beli baju baru ke nak beli pakaian baru, kita tunggu waktu mustajab lah. Waktu mustajab tu maknanya waktu sale. Ya. Kalau ada jualan gudang lagi bagus, ya. Sebab itulah waktu yang banyak diskaun kan. Ya. Sama juga macam kita solat. Kita solat, kita kena cari waktu yang paling mustajab, paling besar pahala dia. Ya. Jadi oleh kerana itu maka Zuhur tu kena ambil masa, tuan-tuan. Kena datang awal masjid. Ya. Kita daripada rumah dah ambil wuduk kan? Ambil daripada rumah. Jangan ambil wuduk kat masjid. Sebab tu banyak masjid di Malaysia yang bil air dia tertunggak. Kerana orang pakai ambil wuduk semua di masjid, pakai air free. Rasulullah dan para sahabat tak pernah tunjuk macam tu. Mereka ambil wuduk di rumah masing-masing. Bila dah ambil wuduk di rumah, kita solat sunat wuduk. Betul kan? Kemudian kita berjalan ke masjid atau naik kenderaan ke masjid. Setiap langkah kita tu Allah kira, ya. Sampai di masjid aja Zuhur 1.20 katalah, ya. Zuhur 1.20 sekarang. Kita sampai di masjid pukul 1 lah kata. Ya, ataupun 1.10. Okey, kita angkat takbir tahiyatul masjid. Dah 2 dah solat sunat, ya. Tadi solat sunat wuduk. Sekarang ni solat sunat qabliyah Zuhur, solat sunat tahiyatul masjid. Kita pun, ya, tunggulah, ya, dah habis kita pun angkat tangan berdoa, kita baca Quran sikit, azan, ya, azan Zuhur. Bila azan saja kita jawab azan, kemudian 2 rakaat. Ya. Selesai 2 rakaat, 2 rakaat lagi. Malah Rasulullah, ya, dirakamkan oleh para sahabat, Rasulullah baca surah pada 2 rakaat qabliyah Zuhur. Nabi baca surah. Maknanya apa? Maknanya in between
azan dengan iqamah tu memang kena bagi masa. Ya, especially kalau kita berada di tempat-tempat yang tak apa kita panggil, tak ramai orang bekerja mungkin. Ya, kebanyakan yang hadir tu pensioner kita kata. Bagi masa lah. Ya. Kita kata take time lah ya, jangan cepat-cepat sangat. Pasal waktu tu waktu mustajab doa. Sebab tu Bilal bin Rabah bila tanya Nabi, "Ya Rasulullah, nak iqamah ke?" Nabi kata, "Kejap lagi." Iqamah apa ni? Bilal tanya lagi, Nabi kata sebentar lagi. Terutamanya kalau waktu cuaca terlalu panas, kita tak rasa lah sebab kita fully aircon. Kita dalam tandas aircon tu kan, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya Nabi suruh bagi masa sikit. Sebab qabliyah zuhur, waktu antara azan dan iqamah zuhur tu waktu yang Allah buka apa tadi? Abu-abu sama pintu langit. Waktu mustajab doa. Angkat tangan tuan-tuan. Ya, minta kepada Allah. Ya. Malah para ulama anjurkan kita baca surah selepas daripada Fatihah, baca surah atau ayat yang mengandungi makna doa. Ya, macam saja kita baca ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat 201 surah Al-Baqarah surah 2. Ataupun kita baca doa Ashabul Kahfi, iz awal fityatu ilal kahfi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Insya-Allah minggu depan kita mula tadabbur ya, surah Al-Kahfi ya, insya-Allah ya. The first two week kita sirah, third and fourth kita buat tadabbur insya-Allah ya. Okey. Jadi itu kalau saya boleh sebut dirakamkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il ni apa makna dia? Syama'il ni maknanya apa kita panggil ya? Semua yang berkaitan dengan Nabi ni. Cara Nabi makan, Nabi tidur ya, cara Nabi berkeluarga, cara Nabi solat, semua benda yang berkait dengan Nabi dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Pun menarik juga. Ya, sangat menarik tuan-tuan dan puan ya. Tapi sayang buku ni kurang diberi perhatian di Malaysia. Ya, baru-baru ni lah ya, kebelakangan ni ya. Kalau macam saya ada satu kelas kitab Syama'il ni di Masjid Darul Ihsan dekat, tapi jauh lah ya. Masjid Darul Ihsan tu di Subang Jaya dekat Pak Sen tu kan. Dulu Pak Sen Grand tu kan. Atas dia tu ada masjid. Di situlah ya, tapi jauh lah ya. Jauh nak ke sana tu jauh ya. Okey. Macam mana? Very active. Macam sini jugalah ya. Okey, itu kalau saya boleh sebut sekali lagi, di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi. Sebab tu manusia sangat berhajat kepada nabi, ya, itu satu. Tetapi di tanah Arab, cuba buka surat 7. Surat 7, tengok semenanjung tanah Arab. Ya, kita dah ada buku ni. Semenanjung tanah Arab ataupun kita panggil Jaziratul Arab, dia panggil Jazirah, ya. Dalam TV kita ada channel Al Jazeera ya. Jazirah tu dalam bahasa Arab maknanya pulau, island. Ya. Jadi semenanjung tanah Arab walaupun dia semenanjung tapi orang Arab panggil dia pulau. Ya. Jadi kita pun macam mana ada orang Arab panggil pulau? Ya, biarlah asalkan mereka bahagialah ya. Kita biarlah dia panggil Jazirah tu. Jadi semenanjung tanah Arab ya sudah ketiadaan Nabi selama lebih 3,000 tahun. Sebab Nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada masyarakat Arab, maksudnya Arab semenanjung tanah Arab ni, Arab Saudi ya, Yaman dan sebagainya. Nabi terakhir yang diutus adalah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Itu terlalu lama dah. Kerana sebab apa? Tadi Ustaz kata Nabi Isa tak diutus kepada orang Arab. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Ya. Jadi Nabi terakhir yang Allah utus kepada Bani Israel adalah Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa tidak diiktiraf oleh Bani Israel. Kerana Bani Israel mereka favor Nabi Musa dan mereka lebih berpegang kepada kitab Taurat, Hebrew Bible. Jadi bila Nabi Isa datang bawa agama Injil, bagi mereka Nabi Isa adalah Yahudi murtad. Mereka anggap Nabi Isa itu murtad. Sebab itu mereka tolak Nabi Isa. Dan Nabi Isa mereka nak bunuh. Kan mereka nak bunuh. Tetapi akhirnya yang dibunuh ialah Judas Iskariot. Judas Iskariot itu salah seorang daripada 12 Nabi Isa punya Al-Hawariyun dia panggil. Sebab tu kalau kita pergi mana-mana gereja besar ya, kita akan tengok tunjuk satu gambar
Dia panggil the last supper, dia panggil. The last supper. Okey, berapa orang duduk dalam the last supper tu? 12. Takkan 12, 13. Ya. Pasal pengikut Nabi Isa ada 12. Dia panggil Hawariyun. Siapa yang duduk in the middle? Nabi Isa lah. Jadi salah seorangnya ialah Judas Iskariot. Ya. Judas Iskariot ni telah telah dirasuah lah, kita kata. Istilah mudahnya telah dirasuah, ya, oleh padri-padri Yahudi yang jahat, ya, yang bekerjasama dengan kerajaan Roman Empire pada masa itu. Mereka nak tangkap Nabi Isa, ya, dan mereka nak bunuh kerana mereka menganggap Nabi Isa adalah the latest Jewish king. Sebab bagi orang Yahudi, raja itu lebih mulia daripada nabi. Sebab itu mereka tak panggil Prophet David, mereka tak panggil Prophet Solomon, mereka panggil King David, mereka panggil King Solomon. Sebab bagi mereka raja itu lebih tinggi kedudukan daripada nabi. Ya, itu saya boleh buktikanlah dalam surah Al-Baqarah ada cerita nanti, ya. Ayat 246 ada kisah tentang seorang raja Bani Israel yang kita panggil sebagai Tolut, ya. Nanti Tolut ni dia bawa tentera Bani Israel lawan dengan seorang raja namanya Jalut. Ya. Jalut tu bahasa Bible kita panggil Goliath. Ya, saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, masa sekolah rendah lah. Bila cikgu tak datang, maka pengawas jaga kelas kita. So pengawas, oleh kerana dia malas nak jaga, dia bawa kita pergi library. So saya suka pergi satu sudut dekat library sekolah saya, kisah-kisah daripada Bible, ya. Jadi kita baca, ada tulis itu, ya, David and Goliath, ya. Tu kalau ingat lagi masa kecil-kecil dulu, siapa yang sekolah gereja tahulah, ya. Yang convent ataupun Saint John, Saint semualah, yang Saint semualah, ya. Siapa yang sekolah-sekolah gereja ni kita tahu, ya. Kerana cerita-cerita tu memang biasa kita dah dengar. Bukan belajar daripada gereja, kita belajar sendiri. Oh ya, di gereja tak ada. Walaupun kita keluar sekolah gereja, tapi kita tak involve dengan dia orang sendiri. Tapi we read ourselves. Tapi cerita-cerita tu tak dimasukkan dalam. Tak dimasukkan. Oh tak, ya. Dekat library banyak, kita baca kat library. Okey, jadi maknanya dari segi kita panggil dari segi buku, ya. Buku-buku dia. Okey, tak apa. Balik pada cerita tadi, ya. Jadi cerita tu bergambar, ditunjuk David ni kecil je, David. Pasal memang dalam tafsir pun Nabi Daud lebih kurang dalam umur 16 atau 17 tahun. Lawan dengan Goliath yang bukan besar lagi. Ya, pegang pegang macam belantan tu, ya. Kalau tengok dalam kitab tafsir pun, masa Nabi Daud datang jumpa, masa tu Nabi Daud belum nabi lagi. Ya. Kerana pemimpin kerajaan pada masa itu ialah Tolut, ya. Jadi panjang cerita. Saya bagi promosi je, ya. Sambungan itu akan datanglah, ya. Betul, ya. Dan kita panggil nama Qurannya ialah Tolut, ya. Jadi kita kalau pergi ke Jerusalem tu, kita boleh tengoklah macam-macam dia punya tu, ya. Dia punya peninggalan-peninggalan. Kita boleh lebih memahamilah, ya, di mana berlakunya The Last Supper, bila ditangkapnya, dia bawa daripada mana ke mana Nabi Isa. Sebab tu orang Kristian daripada Filipina saya tengok, ya, mereka yang Katolik ni datang, ya, pada bulan-bulan tertentu, mereka buat macam salib, mereka pikul salib tu. Mereka nak rasa macam mana Nabi Isa AS disalib. Tapi dia tak salib lah badan dia. Dia bawa yang tu saja, ya. Dia akan keliling pergi tempat tu. First station, second station, third station, sampailah tempat Nabi Isa dibunuh, disalib, ya, dan dimandikan tempat tu. Dia panggil the Church of the Holy Sepulchre, dia panggil. Ya, itu dalam the old city of Jerusalem, ya. Kita panggil cerita-cerita tu Quran sebut, tapi ada tokoh tambah daripada orang Kristian, ya. Nak buat macam mana, ya. Tapi kalau kita baca Quran akan bersihkan semua cerita-cerita ni. Tapi balik pada apa yang saya nak sebut tadi, bagi orang Yahudi, ya, mereka menganggap raja lebih mulia daripada rasul, ya. Sebab tu bagi mereka King David tu paling hebat lah. Tapi King David hebat-hebat pun, mereka fitnah King David ada hubungan sulit dengan dua orang anak dara dia. Jadi maknanya orang Yahudi ni, nabi yang mereka sayang pun mereka fitnah, ya. Ini kan pula Nabi Muhammad yang tak ada kena-mengena dengan Bani Israel. Okey, ya. Balik pada kisah tadi. Yang saya kata 3000 tahun tu ialah nabi yang diutus kepada masyarakat Arab. Sebab tu orang Arab dia sesat barat, kita panggil. Mereka tawaf, tapi tawaf dalam keadaan bertelanjang. Ya, tawaf dia bertelanjang. Mula-mula pakai baju elok. Habis satu pusingan, tanggal baju. Habis pusingan kedua, tanggal
baju pagoda pula, ya. Yang ketiga seluar pula. Akhirnya sampai yang terakhir telanjang bulat dia. Ya, ini disebut dalam kitab tafsir yang sebut ni, ya. Bukan kita kata apa ni ulama tafsir cerita lucah pula. Ini cerita apa yang berlaku. Ya. Kerana bagi mereka pakaian tu adalah simbol kepada dosa-dosa mereka. Jadi mereka tanggalkan, habis-habis mereka ketawa. Sebab tu mereka bersiul, bertepuk tangan, bersorak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bagi mereka itu ritual untuk menghapuskan dosa. Ya. Tapi kalau kita tengok masyarakat kita pun lebih kurang juga. Ya. Buat dosa banyak-banyak dulu 11 bulan, ya. Bulan Ramadan ke bulan apa, cuti sekolah bulan 12 pergi Mekah. Menangis-nangis depan Kaabah kan. Ya. Ini saya tak cerita orang lain, saya pun sama juga, ya. Maksudnya kita menangis-nangis depan Kaabah apa semua, ya Allah ampun dosa apa semua sebagainya kan. Selesai dah, bila balik happy lah, ya. Dekat airport orang dah cium kita apa semua sebab balik bersih kan, Allah dah bersihkan, ya. Bila dah bersih, ada peluang buat dosa balik, ya. Bulan 2, bulan 3, bulan 4 buat dosa tak apa kan. Tak apa bulan 12 cuti sekolah bawa cucu pergi umrah, bersihkan balik. Lebih kurang macam tu juga konsep dia. Ya. Jadi kena diperbetulkanlah, ya. Okey, tak apa. Balik pada kisah tadi. Jadi antara Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Isa 570 tahun kan tak ada nabi dan rasul. Di antara Nabi Isa dengan Nabi Sulaiman, ya, saya dah sebut sebelum ni, jarak masanya lebih kurang 900 tahun. Ya. Itu ni saya sebut Bani Israel semua, ya. Nabi Isa sampai Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman tu dianggap zaman kegemilangan. Ya, zaman kegemilangan Bani Israel. Kerana mereka menguasai sebahagian besar pada Timur Tengah tu. Ya. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman di mana? Di Jerusalem lah ataupun di Baitul Maqdis. Ya. Okey. Di antara Nabi Allah Sulaiman dengan atas lagi Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Kerana Nabi Musa yang dapat Taurat, ya, Hebrew Bible 900 tahun lagi. Ya, 900 tahun lagi. 900 kali 2 1800. 1800 campur 600 tahun tadi. Maknanya lebih kurang 2400 tahun. Ya, itu baru Nabi Musa. Nabi Musa, atas Nabi Musa ada Nabi Yusuf, atas ada Nabi Yakub, atas ada Nabi Isa, atas Nabi Ibrahim. Maknanya lebih pada 3000 tahun. Orang Arab Mekah sudah tidak ada Nabi dan Rasul. Itu yang kita kata tadi sesat barang. Ya, mereka tawaf juga, sa'i. Tapi di atas Bukit Safa dan Marwah mereka letak 2 berhala. Ya. Bila mereka naik atas Bukit Safa, mereka akan usap-usap berhala. Ya, berhala. Namanya berhala apa nama berhala tu, ya? Isaf nama berhala tu. Di Bukit Marwah ada satu lagi berhala. Berhala perempuan pula. Isaf tu jantan. Yang di atas Bukit Marwah betina, ya. Nailah nama dia. Jadi ada cerita Nailah dan ini kitab tafsir yang cerita ni. Ni bukan saya dapat daripada majalah Mastika ke, ya. Daripada baca ria bukan, ya. Ini daripada tafsir Quran. Ibnu Katsir yang cerita, Imam At-Tabari yang cerita. Ya. Jadi siapa pula Nailah dan Isaf ni, ya? Nailah dan Isaf adalah sepasang kekasih berasal daripada Yaman. Mereka ni bercinta tetapi tidak direstui, ya, oleh keluarga. Kerana cinta mereka adalah cinta 2 darjat. Cinta 2 darjat, ya. Antara seorang seorang pemuzik, ya, Ghazali nama dia, dengan Abu Zaliha, ya. Pasal family dia dah nak kahwinkan Abu Zaliha dengan Abu siapa? Eskadarisman, ya. Ini bukan orang Malaysia ni, tak tahu ni, ya. Engkau Mukhris, ya. Engkau Mukhris, ya. Kan mereka honeymoon nanti dia pergi kat mana? Kat villa mana? Tuan-tuan kena tengok lama ni cerita berang ni. Kat Mahmud. Mana ada Mahmud main cerita tu? Samsudin ada, ya. Yusuf Latif ada. Yusuf Latif kawan baik pada Engkau Mukhris tadi, ya. Tak apalah. Tengoklah balik cerita tu, ya. Okey, tak apa. Balik pada kisah tadi. Maknanya mereka punya percintaan ditolak ini apa ulama tafsir. Tapi yang piramid dengan apa tu itu saya tambahlah. Takkan ulama tafsir cerita juga benda itu, ya. Itu saya punya modal lah, ya. Jadi oleh kerana percintaan mereka tidak direstui, dihalang, maka mereka berjanji untuk pergi melakukan haji, melakukan umrah, ya. Itu yang mereka pergi tu. Jadi mereka nak berjumpa kat mana? Mereka berjumpa di dalam Kaabah. Ya.
Dan mereka telah melakukan apa kita panggil perhubungan, ya. Perhubungan antara dua lelaki dan perempuan, ya. Jadi akhirnya mereka telah disumpah menjadi batu. Nampak macam cerita. Memang sebab ini bukan berlaku zaman Rasulullah, ini sebelum-sebelum. Tapi cerita itu telah diwarisi daripada zaman ke zaman. Para ulama tafsir juga cerita. Sebab itu apabila jadi batu, seorang letak di Bukit Safa, seorang letak di Marwah. Orang jahiliah bila mereka tawaf, maka mereka sapu, mereka usik. Sebab tu bulan apa kita panggil bulan-bulan tertentu mereka akan lumurkan dengan za'faran, saffron. Ya, kadang-kadang mereka lumur dengan apa kita panggil dengan manisan, ya, ataupun dengan madu, dia panggil asal, ya. Sehingga apabila Nabi dapat wahyu daripada Allah suruh buat umrah kali pertama, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, kan. 6 tahun selepas Nabi hijrah, Allah bagi mimpi yang baik kepada Nabi. Nabi melihat bagaimana baginda melakukan umrah bersama dengan para sahabat. Dan mimpi itu datang beberapa kali, sehingga Nabi pun tetap hati. Nabi kata Allah dah bagi green light untuk kita buat umrah kali pertama, tahun yang ke-6 hijrah, selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Para sahabat bukan main gembira, ya. Ibnu Katsir kata, Imam Tabari kata ada 1,500 sahabat yang ikut Nabi pergi umrah. Tetapi mereka telah dihalang daripada Zulhulaifah bin Ali, kan, keluar miqat di Madinah kan Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Terus mereka menuju ke Mekah melalui jalan Tan'im. Memang kalau kita daripada Madinah, kita tak akan masuk ke Ja'ronah, kita tak akan masuk ke Hudaybiyah, kita akan masuk melalui Tan'im, ya. Bila kita masuk, sebelah kiri ada Masjid Aisyah, Masjid Tan'im, kan, tempat kita miqat. Okey. Bila Nabi sampai di situ, Nabi telah dihalang oleh tentera Quraisy. Sebab tentera Quraisy dia menyangka Nabi dan para sahabat nak berperang. Tapi kita kata tak logik lah, nak berperang mesti pakai baju besi. Nabi pakai ihram, tak bawa senjata besar, tak bawa anak panah, tak bawa busuk. Mereka hanya bawa senjata untuk mempertahankan diri, itu saja. Tapi bukan untuk perang. Jadi bila Nabi tengok orang Quraisy tahan Nabi di Tan'im, itu kita akan baca nanti, ya. Itu dalam jilid yang kedua nanti. Jadi Nabi ubah haluan, Nabi pergi masuk melalui Hudaybiyah, ya. Bila sampai di Hudaybiyah, apa yang berlaku? Tentera tahan lagi. Maka Nabi buat perjanjian, kena hantarlah wakil. Nabi nak hantar Sayyidina Umar. Umar kata, ya Rasulullah, jangan hantar aku lah. Kerana orang Quraisy dia takut dengan Umar. Jadi Umar kata kan tak jadi perbincangan nanti, ya? Takut jadi pergaduhan pula. Maka Nabi kata kalau begitu nak hantar siapa? Kata Umar, hantar Sayyidina Osman. Kerana Osman itulah kita kata apa kita panggil mainan politik Umar. Kerana kita kena ingat pemimpin Quraisy pada masa itu, pemimpin Quraisy ini bukan zaman Abu Jahal, ya. Abu Jahal mati dah dalam perang Badar. Ini tahun yang ke-6. Pemimpin Quraisy pada masa itu ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah keluarga Sayyidina Osman. Jadi bila nak ajak bincang tu kena hantar family dia, ya. Muawiyah punya bapa. Muawiyah kan bin Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah gubernur Mekah pada masa itu, ya. Sebab Abu Jahal dah mati, Abu Lahab mati semua dah. Mereka ni pusingan pertama pun dah mati. Pusingan pertama ni perang Badar, mati semua, ya. Jadi yang tinggal Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan senang, dia punya apa kita panggil karier politik dia mudah. Kerana semua yang otai-otai mati semua dah dalam perang Badar. Sebab sepatutnya lepas pada Abu Talib kan bapa saudara Nabi. Lepas Abu Talib memanglah Abu Jahal, ya. Patutnya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Ini semua pemimpin tertinggi, ya, VIP Quraisy. Tapi semua pemimpin ini mati dalam perang Badar. Abu Sufyan tak mati dalam perang Badar. Sebab apa? Sebab dia menghalang kabilah. Sebab Abu Sufyan tak pergi perang Badar. Abu Sufyan dia bawa kabilah balik daripada berniaga, so dia selamat, ya. Maka dia lah dilantik menjadi pemimpin baru Mekah. Jadi bila nak buat perjanjian, kalau Sayyidina Umar pergi tak sesuai. Sayyidina Umar memang kita kata, ya, tak kenalah, ya. Maka Osman yang pergi. Bila Osman pergi, kita tahu Osman ni orang yang sangat lemah lembut orang dia, ya. Jadi dengar cerita Sayyidina Osman telah ditangkap dan dibunuh. Itu yang Nabi dan para sahabat buat satu perjanjian, ya. Dia panggil Bai'atul Ridwan, dia panggil. Bai'ah makna perjanjian, Ridwan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebatang pokok yang dipanggil pokok Hudaba,
Pokok Hudabah itulah yang nanti dapat nama Hudaibiyah. Hudaibiyah tu ambil daripada pokok Hudabah. Pokok Hudabah tu dulu ada di Hudaibiyah. Tetapi akhirnya Sayyidina Umar arah supaya ditebang kerana orang buat khurafat kat situ. Ya, orang buat khurafat. Orang suruh beli buah tamak, ya. Dia petik daun pokok Hudabah bawa balik, bila demam letak dalam air, minum, dengan izin Allah sembuh pula tu. Sebab dia benda-benda khurafat ni tuan-tuan, ya, memang syaitan main kat kita. Ya, dia jadi tuan-tuan, ya. Yang tak betul, yang khurafat, yang apa tu, yang itu yang menjadi. Ya. Jadi oleh kerana itu maka Sayyidina Umar kata, oleh kerana nak mengelakkan daripada khurafat, maka Umar pun tebang. Ya. Sama macam yang kerajaan Saudi buat sekarang, ya. Antaranya rumah Rasulullah, rumah Khadijah, mana ada dah. Ya. Kemudian apa tempat kelahiran Rasulullah pun dipagar, dihalang, ya, supaya jangan orang buat khurafat. Orang kita pula khurafat habis macam-macam. Ya. Mimbar Nabi pun dikeluarkan sapu tangan dilap, kan. Pekerja tu pun terkejut tengok. Dia kata ni bukan pekerja, dia kata, ya. Itu kerja aku lap-lap, tengok orang Malaysia pula lap. Dia lapnya, dia apa semua sebagainya, kan. Yang kita disuruh cium Hajar Aswad. Ini habis satu keliling ciumnya, kita kata. Maknanya itu berlebih sangat, ya. Jangan macam itu. Kita buat apa yang disuruh sudah, ya. Kalau tak dapat cium tak apa. Ya, jangan kita gunakan semua kemampuan kita. Tahulah kita apa ni, silat lincah, silat gayung, ya, untau semua ada. Masa tu kita terkajang orang. Nak buat apa? Nak buat sunat tapi kita buat benda haram, dosa kita, ya. Sebab tu Nabi kata Umar, Nabi tengok, ya. Nabi kata Umar, ya. Sebab Umar ni badan besar, sedap, ya. Nabi kata Umar jangan tergopoh gapak, ya, untuk dapat cium Hajar Aswad. Kalau ada peluang cium, kalau tidak, ya. Maknanya jangan menyakiti orang. Jangan kamu nak dapat pahala sunat tapi menyakiti orang lain. Tak boleh. Ya. Jadi maksudnya nak bagi tahu bahawasanya dalam bab yang berkaitan dengan ibadah, ya, kalau memang diberi peluang, ya, kita okey. Kalau tidak, tidaklah. Ya. Tapi kena usaha. Kalau nak tunggu orang tak ada, sampai bila orang tak ada kat kawasan tu, ya. Memang sampai bila pun tak. Bangun pukul 1 pagi ada orang, pukul 3 pagi ada, pukul berapa pun ada, ya. Okey, balik pada cerita Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad dah 3000 tahun. Oh, okey, yang saya lupa tadi, yang berhala Isah dengan Nailah, ya. Jadi apabila berhala ni diletak dua di tempat, Nabi masuk untuk umrah. Kita tahu, ya. Tahun yang ke-6 tu Nabi tak boleh umrah. Kerana orang Quraisy kata, Muhammad, kita buat perjanjian tahun depan baru kamu balik. Nabi pun akul, ya, sebab perjanjian kita kena akul. Itu yang Nabi bertahlul, Nabi sembelih kambing, ya. Kemudian Nabi bercukur. Bila Nabi suruh para sahabat buat, seorang pun tak nak buat, ya. Sebab para sahabat pada masa itu bukan kata mereka tak patuh pada Nabi, tetapi mereka terkilan sebab dah sampai sempadan Mekah. Kan daripada Madinah. Madinah pergi Mekah naik unta 8 hari, tuan-tuan, minimum 8 hari perjalanan. Ya. Bila sampai dah Hudaibiyah pergi ke Mekah, ya, pergi ke Kaabah tu lebih kurang dalam 29 km, 30 km. Mana dah dekat sangat. Berapa tahun tak balik kampung? Tak ada tepuk dah tadi. Berapa tahun tak balik kampung? Pasal peristiwa ni berlaku tahun ke-6, 6 tahun lah. Cuba kita bayang, kita 6 tahun tak balik kampung, ya. Mana kampung kita? Datin Mas mana kampung? Di Muar, okey. Muar. Kita dah sampai Melimau dah, Melimau. Ni saya buat contoh, ya. Kita jalan lama lah, ya. Kita dah sampai Melimau, dah sampai kat Bersikap Besar tu kan. Kan ada Bersikap Besar kat Melimau tu, tak ada lagi. Ada, ya. Seberang sungai dah Muar sana kan. Tiba-tiba orang Muar halang kita. 6 tahun tak boleh raya. Macam mana kita bayar? Saya nak bagi tuan-tuan rasa konteks situasi keadaan para sahabat. 6 tahun tak balik kampung, tak boleh Mekah. Tiba-tiba dah sampai di Hudaibiyah, mereka dihalang. Bila Nabi arah para sahabat untuk bertahlul, semua macam tak nak buat. Bukan mereka tak tahu, itu Nabi suruh, ya. Jadi mereka rasa apa tadi? Terkilan sangat, ya. Pasal dah dekat sangat. Maka Nabi masuk dalam khemah baginda. Ya, dan pada masa tu Nabi bawa Ummu Salamah. Sebab Nabi kalau travel memang bawa isteri. Ya, pasal isteri Nabi ramai, ya. Jadi Nabi gilir, kadang Aisyah ikut, kadang Ummu Salamah, kadang Hafsah. Maknanya Nabi gilir-gilirkan. Dan memang ada pengundian. Kadang-kadang Aisyah 2-3 kali pergi. Ya, bukan sebab Nabi favor dia dah, ya. Memang Nabi sayang Aisyah, tetapi kerana undian nama Aisyah yang naik.
Ya. Jadi oleh kerana itu Aisyah pergi. Semasa umrah ni yang pergi ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah bila tengok Nabi sedih, ya, Nabi punya wajah tersugul, Ummu Salamah tanya. Sebab kita sebagai isteri kita kena tengok suami balik letih, kita tanyalah. Ya. Kita tanya apa yang boleh saya bantu? What can I do for you? Kan? Patutnya kita tanya macam tu. Ya, kalau orang Arab kata ayu khidmah. Ya, ayu khidmah maknanya servis apa yang saya boleh offer kepada kamu. Maka Nabi bila dengar begitu, Nabi pun bagi tahu cerita. Ya, Nabi kata, aku suruh para sahabat ni untuk bertahlul sebab kita tak boleh pergi umrah. Kita dah niat ihram. Nak tanggalkan pakaian ihram, dia ada prosedur dia. Dia bukan boleh main tanggal lepas tu kita pakai baju lain, tak boleh. Ya. Jadi Nabi mengadu pada Ummu Salamah, ya. Jadi sebagai isteri, walaupun kerja suami kita tu kita tak apa tahu. Bila suami cerita, pasang telinga, dengarlah. Kan? Ya. Ya. Suami pun macam tu juga. Sebab isteri dia apa kita panggil yang dipertua NGO mana tak tahu kan, ya. Jadi bila isteri dia cerita masalah, kita kan saja. Ya. Kita duduk. Sebab bila dia dapat cerita masalah dia, separuh daripada masalah tu selesai. Dia dah rilis, ya. Okey, kita dengar. Kemudian Ummu Salamah bagi cadangan. Ummu Salamah kata, Rasulullah, mengapa Rasulullah tak buat dulu? Rasulullah tunjuk, demonstrate depan para sahabat ni, nanti para sahabat akan follow. Jadi apa ni Rasulullah ikut kata isteri ni. Ya, apa bottom line dia? Bottom line dia, kalau isteri bagi cadangan, ikutlah, ya. Ikutlah, ya. Isteri pun sama juga. Kalau suami bagi cadangan, walaupun suami tu bukan members of NGO tadi kan, ya. Ambil pandangan tu, ya. Sediakan suggestion box kan, suami boleh letak di situ, ya. Jadi maknanya Nabi yang dapat wahyu pun dengar cakap isteri. Ini kita yang tak dapat wahyu, tak dapat apa, cakap isteri kita tak mendengar, ya. Tapi dengan syarat dia punya cadangan tu cadangan yang konstruktif lah kita kata, yang membina, ya. Selesai, ya. Selalu kita konstruktif. Betul, memang, ya. Very konstruktif. Walaupun kita bukan contractors, ya, tapi konstruktif, ya. Okey, tak apa. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya Nabi keluar. Nabi sembelih kambing, Nabi bercukur, para sahabat menangis melihat betapa mereka tak mengikut cakap Nabi. Seorang-seorang, ya, menyembelih dan sebagainya. Selesai masalah. Maknanya kadang-kadang ada benda yang kita cakap tak sampai, kita buat. Ya. Sebab kita kata apa kita panggil, action speaks louder than words. Semua orang faham. Tapi kita tu lah tak take action, ya. Kita tahu, kita hafal proverb lah apa semua sebagainya, tapi kita tak aplikasikan, ya, dalam hidup. Selesai, tahun depan baru Nabi semua datang. Ya, okey. Tahun depan ni nak cerita pasal berhala tadi ni, tapi saya kena cerita dia punya asbab wurud dulu. Ya, dia punya background apa ni, story dia. Okey. Datanglah Nabi dan para sahabat. Selepas mereka tawaf di Kaabah, kan pergi menuju ke Mas'ah. Betul kan? Lepas tawaf, lepas minum Zam-Zam, kita pergi ke Mas'ah. Bila sampai di Mas'ah, Nabi suruh para sahabat sa'i, para sahabat tak nak sa'i. Para sahabat tak nak sa'i, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mereka ingat lagi ritual jahiliah. Safa Marwah, pergi lap bagi za'faran apa semua sebagainya, mereka tak nak buat. Kerana mereka menganggap perkara itu adalah perkara khurafat, ya, yang dibuat oleh masyarakat jahiliah. Itu yang Allah turunkan ayat. Apa ayat dia? Surah Al-Baqarah. Allah kata, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihuma. Ya. Mula-mula saya baca ayat ni, saya pun kata pasal apa para sahabat tak nak? Pasal apa Allah kata apa? Siapa yang buat haji ataupun faman hajjal baita aw itamara ataupun umrah, ya. Apa ni? Fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tidak ada salah bagi dia untuk tawaf. Tawaf apa? Tawaf di antara Safa dan Marwah. Maknanya tawaf ni bukan tawaf Kaabah saja. Benda yang kita memusing ni semua dipanggil tawaf. Termasuklah antara Safa dan Marwah. Cuma kita lebih kenal sebagai sa'i lah. Ya, okey, tak apa. Jadi rupanya ayat ni berasal daripada Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat orang Mekah yang mereka teringat ini buat cerita jahiliah. Allah turunkan ayat bagi tahu pada mereka tak ada salah. Ya, ini bukan kerja jahiliah lagi. Sebab patung Isah dan apa ni Nailah tu telah dimusnahkan. Jadi maksudnya itu dia punya asal-asal dia. Ya. Kerana orang Arab ni mereka dah buat haji, buat umrah sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi mereka dah campurkan, dia dah tukar tambah. Ya, mereka dah tukar tambah mereka punya ritual. Ya, macam tadi kan, patutnya pakai ihram, tanggal pakaian. Ya.
Apabila Nabi Allah Ibrahim suruh mereka wukuf di Arafah, mereka tukar tempat. Mereka tak nak wukuf di Arafah. Kerana Arafah adalah tanah halal. Arafah kan tanah halal. Di mana tanah haram bermula? Tanah haram bermula daripada Muzdalifah. Ya, kalau saya boleh sebut ya. Ni Mekah ya. Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Dia yang paling jauh Arafah, ya. Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Okey, ya. Jadi kerja haji dia bergabung di antara amalan di tanah halal dan amalan di tanah haram. Salah satu amalan di tanah halal ialah wukuf di Arafah. Sebab tu saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita kutip batu boleh tak daripada Arafah? Pasal apa tak boleh kutip batu daripada Arafah? Ya? Pasal dia tanah halal. Ya? Kita nak lontar di mana? Mina tanah halal ke haram? Tanah haram. Sebab itu batu tanah halal tak boleh bawa masuk dalam tanah haram. Kalau ada terlebih, kita dah kutip-kutip batu terlebih, kemudian tak habis masa di Mina, kita nak bawa balik Malaysia, boleh tak? Jawapannya tak boleh. Kerana batu-batu di tanah haram itu tak boleh dibawa keluar ke tanah halal. Sebab itu orang Quraisy dia fikir pakai logik. Dia kata oleh kerana haji ini adalah ibadah mulia, kita tak boleh wukuf di Arafah. Sedangkan Nabi Ibrahim suruh wukuf di Arafah, ya. Maka mereka wukuf di tempat yang paling dekat dengan Arafah, yakni Muzdalifah. Nampak tak betapa mereka tukar ritual? Sebab itu Allah turunkan baginda Nabi, supaya Nabi boleh memperbetulkan balik kesalahan yang mereka telah buat, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah tugas Nabi. Nabi kan tugas dia membetulkan benda yang telah disalahfahami, ya. Itu sebab tu tugas Nabi ni susah. Kerana itu 10 tahun pertama Nabi tak cerita sangat pasal ibadah. Nabi cerita pasal akidah, kena betulkan. Ni banyak file yang corrupted dalam apa kita panggil, dalam file dia. Yang itu kena betulkan dulu. Akidah dia kena betulkan, ya. Macam orang, kalau kita nak dakwah, kita kena tengok dia sama ada dia percaya Islam atau tidak. Kalau dia percaya tak, dia percaya Tuhan atau tidak. Kalau dia percaya Tuhan tu ada, senang sikit kerja kita. Kalau Tuhan pun dia tak percaya, kita kena cari bukti supaya dia percaya Tuhan tu ada. Macam orang Badui, ya, orang Badui dia datang daripada kampung dia lah. Dia datang jumpa Nabi. Dia kata Muhammad, dia kata dia belum masuk Islam. Dia kata Muhammad, yang orang Arab marah kat kau ni apa siapa? Dia tanya pada Nabi, apa yang kau bawa? Apa mesej yang kau bawa? Nabi kata, aku bawa la ilaha illallah. Ya. Apa makna la ilah? La ilah maknanya kita menafikan semua sembahan. Ilah, ilah tu makna sembahan. Illallah melainkan Allah. Sedangkan kita tahu orang Quraisy sembah berapa banyak Tuhan. Ya, berhala dia je 360 lebih pada tu. Dalam Kaabah pun ada, luar Kaabah pun ada. Kata apa ni Badui tadi, Muhammad, memang patutlah orang marah dengan kau. Kerana semua orang sembah Tuhan banyak, ya, banyak Tuhan, tiba-tiba kau ajak sembah satu. Ya. Jadi dia dah fikir dah. Pasal apa tuan-tuan? Orang yang paling marah dengan Nabi ialah apa ni, pembuat berhala. Macam Nabi Allah Ibrahim. Yang paling marah dengan Nabi Allah Ibrahim ialah bapa saudara dia tu. Sebagai semua bapa saudara. Pasal bapa saudara dia manufacturer tu kan. Dia memang ada kilang berhala. Makna kalau orang ikut agama Nabi Ibrahim, what will happen to apa kita panggil his company, ya? Habis industri dia tutup tuan-tuan. Sebab tu simple saja. Siapa orang yang paling marah kalau arak diharamkan? Orang yang buat arak dan penjual arak lah. Ya. Siapa yang paling marah bila judi diharamkan? Ya, ni macam isu kita kata apa ni, Datuk Menteri Wilayah, ya, Dr. Zul, ya, keluar fatwa kata vape tu haram. Kita kata, siapa yang paling marah? Semua kita tahu dah, ya, itu je alasannya. Jadi Nabi, ya, bila cakap begitu, Badui kata memang patutlah orang marah. Okey, ya. Kemudian Badui itu tanya, ilah-ilah yang kau sembah tu siapa dia? Ya. Jadi Nabi buat contoh saja. Nabi kata kau datang dari mana aku? Datang ni unta lah, Muhammad, dia kata, ya. Okey. Tiba-tiba ada najis dekat bawah unta tu punya apa, dekat tanah dia. Kata Nabi, kau tengok najis tu. Tengok najis tu. Agak-agak siapa yang buat najis tu? Dia kata mestilah unta tu. Ya. Nabi kata macam itulah alam yang apa kompleks ni, ya. Kalau najis unta tu pun ada yang menjadikan, ada yang menghasilkan, ya. Alam yang hebat macam ni, bulan bintang tak bertembung, ya. Cantik, kita kata musim bunga, musim panas, musim apa, takkanlah jadi begitu saja. Badui boleh fikir, tuan-tuan. Maknanya, yang pertama kita kena bagi orang tu percaya tentang Tuhan. Kemudian bersihkan pula. Kalau dia percaya Tuhan tu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, ada the Holy Spirit dan sebagainya, kita kena bersihkan lah. Sampai dia percaya Tuhan yang esa.
baru kita cerita pasal ibadah. Jangan kawan tu datang, dia sama Hindu kita kata, ya. Kita cerita pasal solat duha 8 rakaat, kita cerita kat dia. Tak jadi dia. Tak jadi kan. Ya. Jadi oleh kerana tu kita kena fokus kepada akidah dulu. Sebab tu silibus sekolah agama ke sekolah apa, memang akidah dulu. Nabi 10 tahun cerita akidah kan? 10 tahun. Ya. Dah cerita clear akidah tu, barulah Isra Mi'raj, baru datang solat 5 waktu. Barulah datang solat 5 waktu. Itu pun pakej dia solat saja. Tak ada Nabi bagi tahu apa tadi? Qabliyah, ba'diyah, ya. Tak cerita. Pasal apa? Kerana apa? Kerana memang ya, apabila kita menyebut tentang Islam, tentang apa agama sekalipun, memang mesej utamanya cerita akidah dulu. Ya. Jadi sirah ni jangan bimbang. Sirah ni dia is a combination. Ya. Akidah pun ada, apa ni, syariat, fiqh pun ada, akhlak pun ada, dia semua. Sebab tu kalau kita malas nak baca buku-buku lain, baca satu buku je, all in, semua ada dalam ni. Ya. Nama kitab tu kitab sirah. Kita malas pula nak baca, senang je, datang je kelas sirah, ya. Pasal telinga je, ya. Kemudian tanya soalan, sudah selesai, ya. Okey, itu kalau saya boleh sebut, jam dah pukul 11, saya tahu tuan-tuan bapa ada tugasan lain. Okey, kalau ada 1-2 soalan sebelum kita tamatkan, silakan. Ada soalan? Ya. Datuk-datuk, Tan Sri, ya. Puan Sri, siapa ada soalan silakan. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ada apa-apa? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, banyak ni, banyak meja ni. Okey, silakan. Tolong dengar soalan dia. Bagaimana macam mana? Asal-asal cerita. Okey, betul. Jadi soalan ni macam mana? Oh, cerita Ishak dan Na'ilah tu selepas zaman Nabi Allah Ibrahim. Sebab Ibrahim dan Nabi Muhammad 3000 tahun. Ya, jadi kisah tu berlaku sebab kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada anak-anak dia dan isteri, dia bukan berlaku dalam satu hari. Macam Quran. Quran kan tak turun dalam masa satu hari, turun dalam masa 23 kan, 23 tahun. Ada tak peristiwa yang berlaku hanya di Madinah, tak di Mekah? Ada. Jadi bukanlah makna bila Nabi Ibrahim datang, syariat tu dah komplit. Ada haji, ada sembahyang, ada puasa, ada apa semua sebagainya. Kemudian tak ada tumpuk tambah dah. Sebab dalam bab yang berkaitan dengan agama, dia ada tumpuk tambah dia. Zaman mereka tu. Maknanya bukanlah sekaligus. Macam Nabi Muhammad, mula-mula kan cerita akidah dulu. Ya, belum ada cerita-cerita lain lagi, ya. Pada masa Nabi cerita akidah, ada tak solat pada masa tu? Ada. Solat ikut siapa? Ikut Nabi Ibrahim. Macam mana ikut Nabi Ibrahim? Solat dia sama macam solat sekarang. Cuma bezanya tak ada Fatihah. Ya, belum ada Fatihah sebab Fatihah belum turun. Okey, ya. Selesai. Bila nanti cerita Fatihah turun nanti selepas daripada Isra Mi'raj lah. Pada Isra Mi'raj. Okey. Yang lain-lain, ya. Bila yang lain-lain tu dia ada tumpuk tambah dia. Maknanya ada benda yang dihazaf. Hazaf tu maknanya di apa? Di drop, ya. Abrogated, ya. Orang putih kata abrogated. Maknanya dulu sembahyang dua waktu. Bila datang Isra Mi'raj, dia jadi 5 waktu pula. Puasa. Nabi puasa Ramadan tak masa di Mekah? Tak ada. Ya. Tapi apa yang Nabi puasa? Nabi puasa 3 hari sebulan. Hari putih dia panggil. Ya. Nanti bila Nabi hijrah ke Madinah, turun ayat kutiba alaikumusiyam, apa yang berlaku? Allah fardukan puasa Ramadan. Puasa 13, 14, 15 hari putih jadi apa? Dia jadi puasa sunat. Maknanya ada perubahan hukum kat situ. Jadi zaman Ibrahim juga, jangan ingat bila Nabi Ibrahim datang je, Nabi Ibrahim terus bagi tahu haji, bagi tahu puasa, dah. Ya, dia ada apa kita panggil? Dia ada sebab musabab dan dia ada stages dia. Maknanya bukan sekaligus. Saya tak tahu sama ada saya menjawab soalan, tapi setakat yang saya faham itulah kalau saya boleh sebut. Tapi nampak ada macam nak tanya lagi. Sebab ada berbisik dengan kawan sebelah. Ustaz dia nampak ustaz duduk tinggi. Ustaz tu dah lah tinggi, dia duduk ke tempat yang tinggi pula, ya. Ya, silakan kalau ada. Last. Tak ada, ya? Okey, silakan dulu. Kalau Nasrani Kristian itu ada. Adakah Nasrani itu Kristian? Bagaimana hubungan dengan Yahudi? Okey, yang pertama,
Terima kasih. Kita kena faham ya bahawasanya semua nabi-nabi daripada Nabi Musa, Nabi Harun, ya. Kemudian di bawah lagi siapa dia tadi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semua ni Bani Israel. So mereka ni memang semua daripada keturunan yang sama, Bani Israel, ya. Cuma kepada mereka yang beriman dengan kitab Taurat, Hebrew Bible, kita panggil dia Yahudi. Orang sekarang panggil Yahudi. Sementara yang beriman dengan Injil, dengan Gospel tadi, kita panggil sebagai Nasrani. Ya, okey. Yahudi itu diambil daripada nama anak sulung Nabi Yakub, namanya Yahuda. Abang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anak yang ke-11. Adik-beradik dia 12 orang, ya. Abang dia Yahuda, dia satu. Yang kedua, Nasrani. Nasrani diambil daripada nama tempat Nazaret. Nazaret itu duduk di Palestin. Ya, sekarang ni di luar West Bank. Maknanya kawasan Israel dah ambil. Ada gereja besar di situ dipanggil Church of Annunciation dia panggil. Itu memang tempat di mana Maryam dikhabarkan menerima berita gembira oleh Jibril bahawasanya dia akan mengandung seorang anak, ya. Tempat disorokkan Isa. Jadi sebab itu dalam bahasa Arab dia panggil Nasirah. Sebab itulah dipanggil agama Nasrani, berkait dengan tempat. Kristian, Kristian datang kemudian, istilah baru. Ya, Kristian ni abad kita. Maknanya dulu orang tak panggil. Dia tak panggil Kristian, ya, malah orang Arab panggil agama Masihi dia panggil. Kristian tu dia panggil agama Masihi, ya. Sebab tu dia panggil Masihiyah, ya. Tapi sekarang gelaran yang orang guna Kristian. Beza tak Nasrani dengan Kristian? Jawapannya ada beza. Kerana Nasrani dulu memang mereka mengikut ajaran Nabi Isa. Boleh kata pesir lah. Tapi apa yang ada sekarang? Mereka dah tukar tambah, ya. Kerana itu bukan lagi ajaran Nabi Isa, mereka dah tukar tambah. Antaranya ialah Nabi Isa adalah Rasul, tapi mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu jauh sangat beza dia. Ya, itu secara mudah kalau saya boleh sebutlah. Asalnya kaitannya sama, tetapi kemudian telah ditokok tambah, ya, berubah dan seumpamanya. So Nasrani is not from the word Nasara. Nasrani dengan Nasara. Nasrani singular, Nasara plural. Itu aja, sama. Dari segi grammar saja. That means to say dia diambil daripada the word Nasara juga. Diambil daripada perkataan Nasirah. Nasirah is an Arabic word for Nazareth. Nazareth itu biblical name. Nazareth, nama tempat tu Nazareth. In Arabic, orang Arab dia tak panggil Nazareth, dia panggil Nasirah. From the word Nasirah dapatlah Nasrani. Macamlah Baitul Lahab tu, Baitul Baitul Lahab daripada Baitul Lahab, betul, ya, rumah sembelihan. Sebab dia panggil apa kita panggil slaughtering house, maknanya tempat orang slaughter, sembelih binatang. Sebab tu dia panggil Lahab. Lahab tu maknanya daging. Bait tu tempat, rumah, ya, ataupun tempat penyembelihan. Sebab tu dia panggil Baitul Lahab ataupun Baitul Lahab. Itu je lah. Tapi orang Israel dia cuba ubah, ya. Dia tak nak panggil Baitul Maqdis, dia panggil Jerusalem. Dia tak nak panggil Al-Khalil, dia panggil Hebron. Ya, itu dia cuba ubah. Mana sejarah tu dia nak cuba, ya, kikis sampailah satu masa nanti orang tak tahu pun Baitul Maqdis tu duduk di Palestin. Orang tak tahu pun. Ya, orang tu ingat Baitul Maqdis tu tempat lain kerana orang dah panggil Jerusalem. Itulah cerita. Okey, boleh, ya. Jadi sekadar tu yang boleh saya kongsi. Minta maaf sekali lagi atas kelewatan tadi, ya. Jadi insya-Allah minggu depan kita bertemu untuk sesi kelas ulumul Quran ataupun tadabbur Al-Quran. Tolong bawa Quran apa kita panggil perkata tu, ya. Kalau boleh perkata tu. Pakailah Quran mana pun tak ada masalah. Asalkan kita boleh pergi word by word, ya. Phrase by phrase, sentence by sentence supaya kita boleh faham, ya. Dan kita setuju hari itu kita akan mula dengan surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. So tuan-tuan ada masa 7 hari daripada sekarang untuk study surah Al-Kahfi. Nanti bila saya datang je hari yang pertama, tuan-tuan dah well prepared, ya. Itu dia punya formula dia. Doa sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatkan apa yang kami pelajari pada hari ini dan ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat supaya dapat kami laksanakan dan lakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini Ustaz kita belajar masalah visa umrah ni daripada zaman Rasulullah tadi. Dan visa dia masa tu 3 hari saja. Visa dia 3 hari dalam dulu. Kota dia 2000. 2000 sahabat. Ya, betul. 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 Jadi Ustaz ada tanya bila akan execute ke Baitullah di sini ada yang Okey ya. Jadi next trip dia dekat 22 hari bulan Februari. Siapa yang available? Tiket saya dah block ya. 22 hari bulan Februari. Kalau ada yang available pada masa tu, sebab itu saya bawa sendiri. 22 Februari 8 hari 5 malam. Baitul Maqdis. Baik, maknanya Palestin semua tadi. Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Ramallah, Tel Aviv, Nazareth, Haifa, dia ada 10 bandar semua. Ya. Kita tak pakai dia, kita pakai US dollar ya. Kalau di Malaysia lebih kurang dengan harga sekarang lebih kurang 7850. Twin sharing 7850. Itu dah masuk flight ticket lah. Flight ticket apa kita panggil duduk twin sharing, makan 3 kali sehari. Apa lagi? Transportation termasuk dah. Ya, ada tip sikit lah, nanti ada tip untuk kita bagi pada pemandu dan juga apa kita panggil tour guide ya. Kalau nak bawa macam, sebab kita akan pergi ke dia punya settlement, maksudnya kita akan pergi ke kampung dia. Jadi boleh bawa lah macam coklat ke gula-gula, boleh bawa sikit lah untuk sebagai mengembirakan mereka tu, boleh, tak ada masalah ya. Sebab Royal Jordan dia 30 kilo, kita boleh bawa 30 kilo ya. Tapi one piece. Mana kalau bag tu 2, dia kena apa? Dia kena wrap jadikan satu. Yang penting dia nampak satu sudah ya. Dia memang konsep macam tu. Kita tak boleh 2 bag, tak boleh 2 pieces. Dia one piece tapi 30 kilogram. Jadi siapa yang tak boleh segera beritahu saya dalam masa terdekat, sebab visa tu 30 hari. Jadi nak pergi 22 Februari, maknanya before sebelum 20 dah senang kan? Sebab hari ni pun dah berapa ni? Hari ni 14, 15, 16, 17, 18. Dalam 4-5 hari ni kita buat keputusan pasal visa ni. Saya tak perlukan pasport. Sebab saya buat secara online je. Saya buat kat rumah je ya. Saya hantar saja email ke sana, nanti dia hantar apa kita panggil visa. Visa dia tak cop atas pasport dalam mimbar. Ya, Singaporean Muslim pun dia tak cop atas pasport. Dia on a separate piece of paper. Ya, dia group visa. Itu saya yang akan bawa. Ya, jadi ya. Macam mana? Masuk. Kita masuk melalui Amman lah. Masuk melalui Amman. Duduk semua di Jerusalem, di West Bank. Tapi kita boleh day trip. Maknanya jangan bimbang lah. Kita tak duduk hotel Yahudi tak duduk. Kita duduk hotel orang Islam. Kita makan di kedai orang Islam. Jangan bimbang. Kita beli barang-barang pun daripada Palestinian Muslim, bukan orang Yahudi. Jangan bimbang. Ya. Okey. Tak ada masalah. Saya baru pergi 3 minggu lepas. Baru buat trip satu ya. Jadi trip yang terdekat ialah 22 bulan Februari. Cuaca sedap lah, pasal ni sekarang tengah sejuk. Bulan 2, 22 bulan tu just nice, so sedap. Tak payah pakai winter coat, tak payah. Bawa satu jaket, okey lah ya. 8 hari 5 malam. Betul lah, Isnin malam Selasa. Kita balik sini besok Isnin petang 7.30 malam. Mana 8 hari ya. Maksudnya kalau Isnin tu, mana kalau orang bekerja, Isnin tu boleh kerja lagi. Sebab flight malam pukul 11. Flight malam RJ Royal Jordan, direct flight ke Amman ya. Jadi kalau siapa yang ada nombor saya, boleh WhatsApp atau hubungi saya terus lah ya. Saya hanya perlukan WhatsApp saja, apa kita panggil, pasport yang ada gambar dengan partikular saja, dan WhatsAppkan juga IC muka depan saja ya. Sebab alamat tu saya nak make sure alamat betul, pasal dia very detail nanti kat situ ya. So WhatsAppkan saja segera, sebab nak confirm tiket tu saja. Sebab tiket nak kena ada nama, dan nama tu dia nak bukti kad pengenalan kita.
Maknanya kita memang warga Malaysia, bukan apa kita panggil pendatang Arab dan Malaysia, bukan ya. Orang Malaysia, warga negara itu je lah ya. Jadi twin sharing harganya lebih kurang 7850 lebih kurang ya. Harga dia macam itu. Lain pada itu ada soalan? Tapi kita segera okay, ya. Untuk apa? Nombor telefon 012 380 8579 012-380-8579 ya. Saya nak jadikan bukti hidup Tan Sri Subhan ya. Dia yang banyak kali rekod saya ya. Nombor 012-380-8579 ya. Nombor Kak Nalan tak nak? Nombor telefon dia. Saya kurang ya. Jadi kita boleh belajar apa kita panggil sejarah Palestin lah ya. Ayat mana dalam Quran. Kuliah-kuliah subuh tu saya bagi. Pagi di Masjid Aqsa tu saya yang bagi. InsyaAllah. Yang jadi tuangannya saya lah. Saya yang bawa ya. Masjid pagi insyaAllah. Setiap pagi boleh subuh di masjid. Dan kita dapat sekali solat Jumaat. Sebab tu saya pergi hari Isnin malam Selasa tu, supaya nanti kita dapat solat Jumaat di Masjid Aqsa. Pasal kita keluar nanti ke Jordan pada hari Ahad, so kita sempat sekali Jumaat. Maghrib Isyak bergantung. Kalau kita cepat balik, insyaAllah Maghrib Isyak boleh dapat. Tapi subuh insyaAllah memang boleh di Masjid Aqsa ya. Dan ada 3 hari yang kita fokus pada Jerusalem saja. Itu boleh, memang boleh Maghrib Isyak di masjid itu ya. Sebab hotel daripada masjid tak sangat jauh. Dia jangan bayar macam Masjid Haram Mekah ya. Dia macam itulah ya. Okey, jadi siapa yang berminat segera pasal apa kita panggil pasal tiket, saya bimbang tiket je. Ya, visa tak ada masalah ya. Visa tu saya buat online saja. Okey, ada soalan? Tak ada ya. Terus hubungi nombor saya lah ya. Terima kasih. Untuk menjalankan tuan-tuan, kita juga boleh scan IC di pejabat. Kita boleh terus proseskan ke Ustaz bagi pihak Ya, boleh, insyaAllah. untuk saya atau Ustaz. Jadi minggu depan, minggu ketiga dan minggu keempat seterusnya dalam bulan yang Ustaz ada boleh menemukan surah Al-Kahfi di bawah Quran kepada dalam semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama hari ni betul-betul. Oh, problem. Dia bila aksiden ni Allah Akbar. Tak boleh nak agak. Agak dalam half an hour boleh? 45 minit juga. Ya. Tapi tidak tahu tak pernah. Yalah. Jazakallah. Ya, cepat boleh. Sama ya. Ada 2 tahun